Hello, hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Mi. Terima kasih kerana menonton. Kepada mereka yang baru menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapat lebih banyak info tentang produk-produk Zulian, khususnya tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Dan untuk mereka yang sudah lama mengikuti siaran Umi, terima kasih mengucapkan semoga teman-teman di luar sana sihat-sihat dan baik-baik aja. Dan Umi akan sentiasa bersiaran 2 kali seminggu, itu setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, hari ni Umi nak kongsi betapa pentingnya ilmu tentang emas, baru kita tak kena tipu. Just check it out. Okey semua teman-teman, baik, pada kali ini Mina nak share dengan anda semua, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis emas yang banyak terdapat di Malaysia. Kemudian Umi juga nak share sedikit tentang warna-warna emas yang ada dan juga sedikit info tentang emas Zulian. Okey, untuk pengetahuan semua, di Malaysia khususnya kita ada beberapa jenis emas. Okey, emas yang pertama adalah emas puluh ataupun kita panggil ketulinannya adalah 99.9% dan selalunya kita panggil emas 10. Okey, emas 10 ataupun emas 999 ni adalah emas yang paling, orang kata paling tulen tanpa sebarang campuran. Contohnya adalah jongkon emas. Jadi emas Zulian adalah disadur setebal 0.5 mikron, iaitu lebih kurang dalam 5 helai kertas tisu yang dimampatkan dengan emas 10 ataupun emas 24K. Okey, itu yang pertama. Jadi sifat emas 10 ni ataupun emas 24K adalah lebih lembut, jadi ianya tidak sesuai untuk digunakan dibuat barang perhiasan, kecuali kalau kita gunakan sebagai emas saduran sahaja. Okey, kalau zaman itu, zaman tok nenek kita ada juga menggunakan emas 10, kita panggil gelang pulas. Maknanya dia boleh buka, kemudian dia boleh tutup balik. Itu adalah contoh barang kemas yang diperbuat daripada emas 10 ataupun emas 24K yang ketulinannya 999. Okey. Baik, yang keduanya adalah emas 916. Emas 916 amat popular sangat di dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia. Jadi macam mana campuran emasnya? Iaitu sebanyak 91.6% ambil daripada sebahagian daripada emas 10 tersebut dan 8.4% adalah campuran dari logam-logam lain. Jadi selalunya emas yang dihasilkan sebegini, ia berwarna lebih kekuningan. Sebabnya 8.4% ia campur dengan tembaga dan juga zinc ataupun besi. Jadi emas tu lebih kepada bila dicampur kedua logam tersebut sebanyak 8.4%, maka warnanya lebih kekuningan gitu. Okey. Baik, yang ketiganya adalah emas 83.3 dan selalunya kita panggil juga sebagai emas 20K, dan emas ini banyak digunakan untuk selalunya digunakan untuk ikat belian. Okey, belian tidak boleh diikat dengan emas 916 sebab sifat 916 tu lebih lembut. Jadi belian perlu diikat dengan emas 85 ataupun emas 78.5, barulah dia tak tercabut belian tu. Okey, kalau yang emas tadi 83.3 tadi, berapakah peratusan logam-logam lain? Itu sebanyak lebih kurang dalam 17%. Sama ada tembaga, zinc ataupun besi yang dicampurkan dalam tu. Okey, yang keempat adalah emas 18K, iaitu emas 75. Dan dia punya campuran logamnya adalah 25%, iaitu sama ada tembaga. Selalunya tembaga lah digunakan, tembaga, besi ataupun zinc, sebab tembaga ni boleh menghasilkan warna yang lebih kuning. Okey, selalunya emas 75 ni banyak digunakan untuk ikat belian. Okey, ikat belian sebabnya bila ikat dengan menggunakan emas 75, ia lebih kukuh dan tidak mudah orang kata tertanggal ataupun tercabut. Okey, seterusnya adalah yang kelima, iaitu emas 14K, iaitu 58.5, dan dia punya campurannya lebih banyak logam lain, sebanyak 42% lebih kurang. Okey, jadi dia akan campur dengan tembaga, besi dan juga zinc. Dan last kali adalah emas swasta, iaitu emas 10K, iaitu sebanyak 38.5% emas dan lain-lain tu adalah campuran logam-logam lain. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keduanya ialah bagaimana emas itu boleh jadi warna. Ada warna kuning. Di Malaysia ni banyak menggunakan emas kuning. Ada yang warna rose gold ataupun ada juga yang warna macam biru, jingga ataupun hijau. Jadi macam mana? Ia bergantung kepada sejauh mana campuran logam-logam lain. Okey, sebagai contoh kita ambil
emas yang rose gold tu, yang warna macam merah-merah pink gitu tu. Okey, campurannya adalah 18K emas tulen. Iaitu dalam kalau persennya adalah 75% emas dan 25% yang lain adalah tembaga. Okey, tembaga ni bila dicampurkan lebih banyak ke atas emas tu akan memastikan warna rantai ataupun emas yang lebih kepada warna rose ataupun warna pink gitu. Okey. Jadi dia punya ketulinannya adalah sebanyak 75% emas ataupun emas 18K. Okey. Jadi bagaimana pula dengan yang emas berwarna biru? Okey, emas berwarna biru dia punya 18% adalah emas, kemudian dia akan campurkan dengan sejenis bahan iaitu logam besi. Jadi besi ni bila dicampurkan dengan emas akan menghasilkan rantai ataupun emas yang lebih warna kebiruan gitu. Okey, lagi warna hijau. Okey, warna hijau ni dia akan campurkan dengan 18K ataupun 75% emas, kemudian dia akan campur dengan sejenis logam kita panggil kadmium. Okey, bila campur dua tu ia akan menghasilkan satu warna hijau, emas kita jadi warna hijau. Okey, dan akhir sekalinya ada juga emas jingga, iaitu menggunakan 50% dengan karatnya 18, iaitu dengan dicampurkan dengan tembaga dan juga perak. Bila campurkan kedua tu akan menghasilkan emas yang berwarna jingga. Okey, seterusnya Umi nak share juga ialah bagaimana dengan emas putih pula? Okey, setengah orang berkata nak emas 75. Okey, macam ni. Kalau emas putih 75, 75% adalah emas, itu sebanyak 18K. Dan selebihnya dia akan campur 25% ni sama ada platinum, palladium ataupun mangan yang lebih warna putih. Jadi emas putih dia berbeza dengan perak, dia tak sama. Okey, perak ni dia lebih sensitif berbanding dengan emas. Kalau emas dia tidak bertindak balas dengan cuka makan, tapi perak ni jangan kita nak basuh dengan cuka makan sebab ia akan bertukar warna, menjadi lebih pudar dan kusam. Jadi perak ni dia bertindak balas dengan benda-benda asid begitu, tapi emas dia tetap butuh dan tidak akan bertindak balas dengan apa jua orang kata cecair ke asid dan sebagainya. Tu sebabnya emas kan walaupun tinggi harga kita beli je, betul tak? Okey, jadinya ialah begitulah perbezaan di antara emas dengan emas putih. Jadi emas putih ni dia tidak akan bertindak balas dengan asid, tetapi perak dia akan bertindak balas dengan asid. Kemudian perak ni warna dia lebih orang kata lebih tidak berkilau. Tapi kalau white gold, kalau disadu dengan rhodium, ni saya nak tunjukkan contoh yang ada di pasaran sana, iaitu berkaitan dengan saduran rhodium yang dikeluarkan oleh syarikat Zulian. Kita panggil juga emas putih. Jadi disadu dengan rhodium. Jadi rhodium ni adalah satu bahan logam yang paling mahal, dan bila disadu dengan emas putih ia akan menjadi lebih berkilat. Kalau kita letak bawah cahaya neon, cahaya lampu, ia akan bersinar. Berliannya sebanyak 80%. Okey, sekarang ni saya nak share tentang berlian. Okey, ada setengah orang kata tak naklah berlian ni. Berlian ni bukan berlian original, bukan berlian asli, dia adalah tiruan. Okey, di tempat kita ni ataupun di dalam dunia ni hanya ada dua jenis berlian saja, iaitu sama ada berlian yang terjadi akibat proses semula jadi ataupun alami yang terjadi dalam perut bumi, dan satu lagi adalah berlian yang dihasilkan di dalam kilang. Okey, baik. Berlian yang dihasilkan secara alami ataupun semula jadi banyak terdapat di contohnya macam di Rusia, Australia, ataupun negara-negara China, negara-negara yang besar, dan kedalamannya adalah sedalam 12 km daripada aras bumi. Dan berlian tersebut secara semula jadi ataupun alami ni dia punya harganya sangat-sangat mahal, dan kadang-kadang ratusan ribu ringgit, kadang-kadang melebihi daripada 1 juta, 2 juta, dan menyebabkan para saintis mula mencipta kaedah orang kata kaedah macam mana hasilkan berlian tetapi dia punya kualiti ni adalah lebih baik daripada berlian alami ataupun berlian semula jadi itu. Jadi pada tahun 1800 lebih kurang lah berlian sintetik mula dihasilkan di dalam kilang. Jadi prosesnya adalah sama dengan berlian yang terjadi dalam perut bumi ataupun semula jadi, cuma keadaan tersebut dibuat di dalam kilang. Maknanya terhasillah berlian sintetik ataupun berlian buatan kilang. Jadi berlian sintetik ataupun buatan kilang mula dipasarkan dengan lebih luas di England pada tahun 1930-an lagi. Jadi sekarang ni seluruh dunia menggunakan berlian sintetik menggantikan berlian yang terjadi secara semula jadi ataupun alami tadi. Okey, tersesat. Sorry. Okey, seterusnya ialah
Dan kenapa belian sintetik ini lebih banyak digunakan? Pertama sekali kerana ia lebih murah, dan keduanya ialah kerana ia lebih tahan. Dia lebih keras, dan yang pastinya dia lebih bercahaya. Okey, grade ni macam mana? Okey, belian sintetik ni dia ada grade-grade dia. Kita nak perhatikan belian kita sama ada grade AA ke, AAA ke ataupun 3A, 4A. Kita lihat kepada dia punya tindak balas terhadap cahaya neon ataupun cahaya lampu. Jadi kalau belian Swiss Zubik Zirconia yang Julian buat tu, yang Julian gunakan, 80% adalah bertindak balas dengan cahaya ataupun cahaya lampu neon. Kalau misalnya kita tengok belian kita nampak macam malap tak? Malap, tak nak percaya. Saya tak nak bagi tahulah berapa dia punya grade tu. Jadi teman-teman sendiri boleh tafsirkannya. Itu berkaitan dengan belian. Jadi hari ni saya kongsi ilmu tentang jenis-jenis emas, jenis-jenis warna emas, dan sedikit info tentang belian, dan juga saya kaitkan sedikit tentang barang kemas daripada syarikat Zulia. Jadi syarikat Zulia menggunakan dalam tu adalah solid alloy, di luarnya adalah saduran emas 10 ataupun emas tulen dengan 99.9% adalah emas ni kat luar ni kan. Dan belian digunakan adalah belian Zubik Zirconia ataupun Swiss, yang dia punya grade adalah AAA. Kalau di bawah cahaya lampu tu dia punya kilauan adalah sebanyak 80%. Okey, itu saja tentang perkongsian Rumi pada kali ini. Dan siapa yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng untuk dapat lebih banyak info tentang emas, tentang produk-produk Zulian, khususnya barang kemas daripada syarikat Zulian. Jadi semoga anda semua dapat info yang baik, dapat digunakan, dan bila punya grade ilmu tentang emas, maka nak kena tipu tu susah lah. Okey, itu saja dari Umi. Okey, tata.